komitmen yang diberikan oleh bajet kali ini bukanlah komitmen menyeluruh seperti mana Air Lestari yang diberikan pada April hingga September tahun lalu. Dia tak sama langsung kerana kali ini mereka yang mencarum dalam akaun satu yang hanya kehilangan pekerjaan saja dibenarkan membuat permohonan untuk mengeluarkan wang bagi RM500 kali 12 bulan. Kita ada berapa viewers, Anita? Halo? Untuk makluman tuan-tuan juga, saya akan sentuh sikit juga mengenai selain daripada bajet COVID, kerana hari ini COVID-19 mencecah rekod dengan meningkat 150% lebih tinggi daripada angka tertinggi sebelum ini dengan 1,755 kes. Dan sekali lagi untuk rakan-rakan yang berada di Sabah, kita bersolidariti kerana rakan-rakan di Sabah melalui detik yang perit dengan 1,199 kes hari ini, sangat tinggi di Sabah. Walaupun kita jangka R0 akan mungkin menurun, di mana Sabah mungkin boleh mencapai antara di bawah 500 apabila masuk ke sesi penggal kedua PKP, itu minggu ketiga ni. Tapi angka dan juga harapan tersebut tak menjadi kerana Sabah mencatatkan 1,199 kes sangat-sangat tinggi. Penang juga kembali ke dalam senarai angka tertinggi dengan 192 kes. Selangor 164 dan Labuan 59 kes. Bagi mereka yang berada di Lembah Kelang, kembali berada dalam angka yang dinamik, iaitu masih lagi satu angka yang gagal untuk membuktikan R0 menurun, walaupun secara puratanya R0 yang berdasarkan kepada kebolehjangkitan mungkin saja mendata pada paras 1.5, tetapi bagi kita yang orang ramai yang tak memahami mengenai R0, dia mungkin melihat pada struktur angka, nombor. Ramai orang rasa bimbang kerana nombor masih lagi tinggi berbanding memahami R0, di mana R0 dalam ukuran yang sekiranya nombor tinggi tetapi tidak berganda, maka R0 akan dianggap stable, plateau. Tetapi bagi orang ramai yang hanya melihat kepada angka, mereka akan mula bimbang bagaimana lonjakan berlaku hingga 50% daripada paras tertinggi sebelum ini 1054, hari ini menjadi 1755. Saya rasa hari ini tak ramai orang aware tentang COVID-19, tak ramai orang aware tentang harga minyak turun 3 sen, tak ramai orang aware apa yang berlaku dalam tempoh 24 jam ini di Amerika untuk pilihan raya presiden, kerana semua orang sangat prihatin untuk menonton bajet petang tadi. Saya tak pasti bagaimana, kerana kalau saya ambil pada posting Facebook dan juga komen sepanjang saya menonton secara langsung daripada saluran Awani, TV3, Malaysia Gazette hinggalah di Facebook Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, hampir kesemuanya meluahkan rasa protes. Tapi biasanya mungkin juga ada yang bersetuju, tapi kita panggil mereka adalah orang yang mendiamkan diri kerana bersetuju. Tetapi secara umumnya 15 minit sebelum bajet bermula, saya sudah dapat melihat reaksi di Facebook. Orang mula memprotes, orang mula mencela panel-panel yang masih lagi bercakap kerana mengharapkan secara langsung bermula tepat pada pukul 4, tetapi secara langsung bermula pada pukul 4.15 petang. Dan ketika pengumuman mengenai KWSP diumumkan, saya fikir ramai yang keliru, walaupun ada yang marah kerana tidak ada pengumuman mengenai pengeluaran lamsam RM10,000 bagi tiap akaun. Yang saya akan sentuh lepas ni kenapa kerajaan mungkin tidak berbuat demikian, tetapi ramai orang berfikir bahawa mereka layak untuk meneruskan Air Lestari bagi pengeluaran akaun satu, tetapi sebenarnya akaun satu hanya dibenarkan kepada 600,000 orang yang kehilangan pekerjaan. Berarti bagi mereka yang masih lagi bekerja, anda langsung tidak layak dipertimbangkan untuk akaun satu, kerana itu adalah pembentangan di Parlimen. Berarti bacaan kali kedua, sekiranya ada bantahan, ya kita akan kerajaan akan membuat pembentangan semula bagi bacaan kali ketiga. Tetapi saya fikir kata kemungkinan kalau ada perubahan pun dia tak akan dibentangkan semula, cuma diubah suai saja untuk bajet kali ini, kerana inilah bajet yang paling kritikal, yang disebut sebagai bajet yang paling kritikal sejak kita merdeka. Apa yang boleh saya katakan adalah semua orang mengharapkan wang. Berarti dari segi posting saya nampak kata ramai orang sedang mengalami lambakan hutang selepas moratorium dilaksanakan kembali pada bulan November. Jadi ramai Oktober, ramai dah mula merasakan bahawa komitmen kewangan mereka sangat terikat. Walaupun ramai yang melahirkan rasa kecewa adalah mereka yang bekerja dalam sektor gaji, kerana KWSP adalah pemotongan bagi mereka yang bekerja dalam sektor gaji bulan. Tetapi saya fikir kata ramai lagi yang terjejas teruk, yang menantikan imbuhan yang lain, terutama mereka yang berada dalam sektor perniagaan. Ada lebih kurang dalam 800,000 lagi syarikat SME yang masih lagi beroperasi. Sebahagiannya berada dalam keadaan yang sangat kritikal, kerana hari ini sampai hari ini kita tidak mempunyai perangkaan. Hanya selepas 2 minggu hanya selepas 2 minggu PKP saja Jabatan Perangkaan mengeluarkan data bagi bulan Mac, iaitu 3 bulan selepas COVID-19 melanda dunia. 90,000 syarikat SME mengumumkan gulung tikar.
Berarti ini adalah angka yang serius. Kemungkinan jumlah itu bertambah dan bertambah sekiranya Jabatan Perangkaan membuat kajian. Cuma dari segi jumlah pekerja, kita mempunyai kadar pengangguran 5.3% waktu memuncak dan sekarang 4.7%. Tapi saya jangka pada suku kedua ini adalah kerana keadaan ekonomi tidak menggambarkan apa-apa yang baik, saya rasa mungkin angka pengangguran akan kembali melepasi 5% bagi suku yang keempat ini. Kerana hari-hari kita mendengar berita mengenai pembuangan pekerja. Itu saja saya boleh komen kata bagi mereka yang menantikan keajaiban, bajet kita petang tadi adalah bajet yang praktikal saja. Tidak ada keajaiban yang boleh dilakukan oleh mana-mana kerajaan ketika ekonomi dunia merudum dengan teruk. Ketika pendapatan cukai korporat akan merosot 4 bilion, ketika harga minyak berada di bawah paras $40 setong, ketika rantaian ekonomi dunia dijangka berada kepada minus 4%, ketika sebelum kajian semula dibuat pada 30 Jun, orang menjangkakan hanya sekitar 3%, tapi ekonomi dunia dijangka merosot 4%, kita juga dijangka merosot pada paras 6% ke 6.5% berbanding sasaran awal hanya 3.5 kepada 5.5%. Saya tak mau bercakap tentang angka, nanti saudara pening. Kerana saudara pun dah pening pagi tadi petang tadi mendengar belanjawan yang begitu panjang. Cuma saya boleh gambarkan kata apa yang dikongsikan di Facebook adalah ramai orang mengharapkan sesuatu yang ajaib dari belanjawan ini. Soal bersyukur atau tidak itu terpulang pada persepsi bagi mereka yang merasakan bahawa apabila bantuan prihatin ditingkatkan 30%, kemungkinan mereka akan bersyukur. Tapi bagi mereka yang telah terjebak dalam orang kata apa ni kesenjangan ataupun kita panggil apa ni rentan, istilah yang dipakai dalam pembentangan COVID tadi, iaitu dalam pembentangan bajet tadi, iaitu mereka betul-betul terhimpit oleh COVID-19, akan menganggap bahawa ini adalah bajet yang tidak membantu. Terpulang besok saudara baca analisis-analisis yang akan disampaikan oleh pakar ekonomi. Cuma saya jelaskan kepada saudara bahawa pembetulan kerana ramai yang tidak perasan tadi bahawa pengeluaran RM500 wang KWSP sebenarnya bukan untuk semua. Berarti hanya 600,000 orang yang kehilangan pekerjaan saja yang layak untuk mengeluarkan 500 bulan selama 12 bulan bermula Januari hingga Disember 2021. Tetapi bagi mereka yang masih lagi berada dalam sektor pekerjaan, termasuk hampir lebih 9 juta pencarum atau 4.7 juta yang mengeluarkan caruman ketika iLestari ditawarkan pada 6 bulan pertama pada April hingga September, berarti saudara bukan berada dalam kelas itu. Okey. Berapa angka kita sekarang? 550. Okey, saya akan pergi juga sedikit tentang COVID-19 untuk mengetahui saudara bahawa jangkaan saya bahawa dalam seminggu ini angka akan melepasi 50 juta. Kerana hari ini angka telah melepasi 49 juta orang di seluruh dunia dan Amerika telah mencapai, saya rasa besok Amerika akan mencapai 10 juta orang. Kerana mereka mempunyai angka yang sangat menakutkan, sama seperti pilihan raya di Sabah. Kerana sehari saja selepas pilihan raya, Amerika mencatatkan lebih 100,000 kes daripada purata 78,000 kes sepanjang Oktober. November, Amerika telah menunjukkan bahawa mereka berprestasi untuk melepasi angka 100,000 jangkitan sehari. Berarti kalau angka ini tak dikawal, Amerika akan mengalami 3 juta jangkitan baru bagi bulan November, kerana angkanya telah mencapai 100,000 secara konsisten setiap hari bagi minggu pertama bulan November. Dan saya fikir juga akan ada kesan juga apabila Amerika melaksanakan pilihan raya. Untuk pengetahuan anda juga bahawa saya ambil sikit-sikit lah, ada 9 negara yang telah melepasi angka juta-jutaan, iaitu India dengan 8.5 juta, Brazil dengan 5.6 juta, Rusia 1.7 juta, Perancis yang baru merentas 1 juta tetapi dalam tempoh 2 minggu telah mencapai 1.6 juta. Berarti Perancis juga mempunyai purata hampir 80,000 kes baru sehari. Spain 1.36 juta, Argentina 1.2 juta dan UK serta Colombia menjadi negara ke-8 dan ke-9 yang melepasi 1 juta. Kita telah berada pada angka 38,000. Saya fikir telah berada dalam garisan 85 atau 86 jangkitan tertinggi dunia. Untuk pengetahuan saudara juga bahawa saya fikir kata kes telah mencapai 38,000 di Malaysia. Berarti banyak dan ramai orang tak akan bercakap dalam COVID, saya rasa sehari dua ni, COVID-19, kerana ramai akan bercakap tentang belanjawan. Saya ingat saya selama saya bekerja lah, 1998 pun, excitement orang menanti belanjawan ketika Malaysia dilanda kegawatan akibat kejatuhan mata wang Asia Timur pun tak sehebat orang menunggu bajet kali ini, hari ini. Saya nampak ayat-ayat yang sangat kasar, kata-kata yang sangat luar biasa dihamburkan di semua platform. Walaupun saya menonton daripada platform agamawan, perkataan-perkataan kesat juga tepat dilepaskan oleh follower. Berarti ramai orang tak dapat menerima hakikat bahawa bajet kali ini tidak memihak kepada apa yang mereka harapkan.
Mengenai Biden potong kona hampir terjadi. Untuk pengetahuan saudara, ketika undi hanya tinggal kurang 10,000 untuk diputuskan di Amerika, Biden telah memintas pada pukul 2 petang tadi, telah memintas Trump di Georgia berhenti jangkaan bahawa undi dari Atlanta di beberapa pekan utama yang menjadi kubu kuat Demokrat mula menghantar undi, dan saya fikir kata esok pagi kemungkinan Amerika mempunyai presiden baru, sama ada terutama daripada undi Georgia yang hanya 99.8% dah dikira, hanya kita bawah 10,000 undi yang belum dikira. Di Nevada Biden juga mendahului dengan selesa 8,000 undi bagi sebuah bandar yang hanya menyumbang 6 mata elektoral. Georgia menyumbang 20 mata elektoral, sama ada Biden menang di Nevada atau Biden menang di Georgia. Biden hanya perlu menangkan satu daripada 4 negeri ini, kerana 4 negeri ini menyumbang mata yang berbeza. Nevada yang paling rendah dengan 6 mata, tapi 6 mata cukup untuk Biden mencapai 270 mata elektoral untuk menjadi presiden. Kalau menang di Nevada, dia akan mendapat 20 mata. Manakala di North Carolina, jamin dia dah kalah, sebab saya dah tengok tadi dengan kekurangan hampir 1.8% undi dan tempoh undi, tak nampak Biden boleh mengejar jurang 53,000 undi sekarang. Manakala di Pennsylvania, kalau trend kotak-kotak undi baru yang datang daripada bandar-bandar kuat Demokrat mencapai, kemungkinan dia akan menang di 3 daripada 4 negeri. Bagaimanapun dua bendera biru telah menyala, menunggukan daripada navy blue bertukar kepada dark blue. Dalam sistem itu, kalau menyala dark blue berarti adalah keputusan rasmi. Tapi boleh dianggap rasmi kerana Israel hari ini dah mengamuk, mula mengkritik dasar Biden kerana semasa berkempen Biden menjanjikan bahawa dia akan melaksanakan rundingan damai dengan Iran mengenai nuklear. Berarti Israel secara rasmi apabila mengeluarkan kenyataan mengkritik Biden, berarti mereka juga menerima isyarat bahawa Trump telah kalah. Itu saja, saya rasa tak ada apa soalan. Nak panjang mood hari ini pun saya rasa macam kita akan go here and there saja untuk berniaga, kerana saya faham kata semua orang berada dalam keadaan mengharapkan sesuatu yang luar biasa daripada bajet, tetapi tidak ada apa yang boleh saudara anggap sebagai magic. Tapi saya bagi tahu pada saudara, inilah bajet yang akan merentas seluruh dunia. Tak ada kerajaan yang boleh menyediakan bajet yang luar biasa ketika pendapatan tidak terjamin. Seperti kita juga, apabila kita tidak tahu bahawa perniagaan kita apa akan terjadi dalam tempoh 3, 6, 9 dan 12 bulan, sukar untuk kita menstrukturkan kos pengurusan kita. Begitu juga kerajaan, kerana harga minyak dijangka jatuh. Kita tak tahu ekspor sawit akan berlaku bagaimana. Kita juga tak tahu SME akan berkembang atau tidak, kerana daya beli dan kepenggunaan sangat lemah. Aliran tunai banyak syarikat SME sangat lemah. Jadi saya jangka kata suku tahun pertama tahun depan kita akan mula merasa benar-benar keperitan daripada COVID-19. Sama ada vaksin ditemui atau tidak, impaknya kata ekonomi akan terasa. Okey, saya harap tak ada apa soalan, kecuali tak banyak berita baik. Cuma untuk orang yang melihat pentingnya Demokrat memenangi pilihan raya Presiden Amerika bagi kestabilan dunia dan juga membantu struktur ekonomi dunia apabila Amerika di bawah Biden dijangka melaksanakan dasar yang lebih sederhana terhadap China bagi memastikan dua kuasa besar, kerana China sekarang adalah kuasa ekonomi nombor 1 dunia. Saudara ingat bahawa bermula pada 15 Oktober, China menjadi kuasa ekonomi nombor 1 dunia dengan memintas Amerika dengan lebih gandaan 48 trilion ekonomi domestik berbanding Amerika yang hanya memiliki 42 trilion ekonomi domestik. Jadi China adalah kuasa ekonomi yang besar, Amerika adalah yang kedua. Dan dunia akan terimpak sekiranya dalam keadaan COVID-19, perang kedua-dua negara, perang dingin dan perang ekonomi antara dua negara ini terus berlaku. Jadi berdoa apabila semua ikhtiar telah cuba dilakukan oleh semua pihak. Jadi apa yang tinggal pada kita hanyalah berdoa. Saya dah dengar tadi orang panggil doa bersasar, terimalah hakikat bersasar, meminjam kata-kata bahawa kali ini semuanya dibentangkan di belanjawan adalah bersasar. Okey, berapa ada view Jack? Audio dah okey dah audio okey semua. Saya ingat tak ada soalan malam ini. Besok baru kita cuba bawa tamu, kerana hari ini saya tak uruskan apa-apa, kerana saya pun memberi fokus besar kepada belanjawan. Pagi dan sampai petang sebelum belanjawan saya masih berwhatsapp dengan semua kawan-kawan saya, menjaga bilik berita dan juga yang menjaga siaran langsung bagi pelbagai media, sama ada portal ataupun stesen televisyen. Berbincang banyak benda dengan editor-editor yang cuba menjangkakan sesuatu. Tetapi daripada awal, kerana saya dah berada lama di luar media, saya telah membuat jangkaan bahawa tidak ada langsung perkara menarik akan berlaku petang ini. Tidak ada kemungkinan bahawa ada budget magic. Walaupun ramai yang menjangkakan bahawa akan ada
sesuatu yang dapat diberikan, tapi saya tak fikir banyak. Kita harus hidup saja. Setiap orang harus meneruskan perjuangannya sendiri tanpa menjadi bangsa atau individu subsidi. Kerana kita tak fikir lagi bahawa negara memiliki tunai yang banyak untuk terus mensubsidikan pada setiap isi rumah. Itu saja. Yang menarik adalah satu saja perkara di mana ekonomi gig atau pekerjaan gig yang dulu disebut freelancer, kini disebut gig, kali ini diiktiraf. Mereka yang berada dalam ekonomi gig akan disupport, kerana saya fikir kata kita ada 600,000 yang menganggur. Sejangkaan saya ada 300,000 orang lagi akan hilang pekerjaan pada suku keempat tahun ini berdasarkan industri penerbangan, perhotelan, pelancongan dan juga SME akan melumpuh dengan teruk apabila pelancongan kelihatannya tidak akan menampak tanda-tanda akan berkembang. Dan juga ada 300 graduan yang akan memasuki pasaran pekerjaan bagi tahun 2020 hingga 2021 ni akan ada 300,000 graduan daripada universiti tempatan dan juga daripada luar negara. Saya tak tahu di mana mereka akan pergi. Itu belum lagi dikira pada pelajar-pelajar yang tidak memasuki pengajian tinggi kerana selepas SPM. Jadi setiap kali kita bercakap tentang seorang yang memasuki pusat pengajian tinggi, berarti ada 7 orang pelajar lepasan SPM yang tidak memasuki pusat pengajian tinggi. Berarti di mana mereka akan pergi? Sama ada terus berlindung dengan keluarga atau mencari pekerjaan. Itu adalah satu lagi persoalan selain daripada kita nak memikirkan yang menjadi graduan saja. Yang bukan graduan juga akan berselerak dalam pasaran pekerjaan tanpa mendapat pekerjaan. Okey. Saya tak fikir ada soalan kot. Kalau dasar saya rasa dia bergantung pada individu, kerana Trump telah memecahkan tradisi. Dia tidak mengendalikan Republican sebagai parti, dia mengendalikan Republican sebagai Trump. Berbeza dengan sejarah anda melihat pilihan raya presiden yang sebelumnya, di mana presiden datang daripada semangat parti, tapi Trump bertanding di bawah Republican sebagai seorang pemodal, seorang businessman. Dia menjalankan kuasa presiden tanpa melihat pada semangat Republican. Berbanding dengan Biden, kerana Biden berada dalam Demokrat agak lama, kerana Biden adalah bekas naib presiden ketika Obama. Jadi Biden kelihatan lebih menghormati semangat Demokrat. Tapi saya jelaskan pada saudara, seburuk-buruk Trump ada juga bahagian baik tentang dirinya, kerana apabila Trump memerintah selama 4 tahun, dialah satu-satu presiden dalam tempoh 40 tahun terakhir Amerika ni yang tidak menyerang mana-mana negara. Walaupun Trump seorang yang outspoken, dianggap sebagai seorang yang sangat daring, seorang yang sangat dramatik, tetapi Trump tidak pernah mengarahkan pembunuhan kepada sesiapa pun, walaupun dia dia membangunkan tembok yang memisahkan masyarakat Latin berkeluarga. Dia menghalang perkembangan perniagaan ekonomi China yang berkembang. Dia pro-Israel, tetapi dia tidak pernah menekan apa-apa butang pun untuk menyerang mana-mana negara. Itu kalau dalam buruk Trump pun ada baik dia, kerana Trump adalah presiden Amerika moden selepas Perang Dingin yang tidak menekan butang perang ke atas mana-mana negara. Tidak membunuh dan tidak menyembelih sesiapa pun orang Islam secara terbuka, kecuali sikapnya yang sangat dramatik saja yang memberi pesona dan juga ketakutan pada masyarakat dunia. Tetapi berbanding daripada dua beranak Bush, berbanding daripada Reagan, berbanding dengan Obama, mereka semua menekan butang dan pernah membunuh orang Islam dalam perang yang terbuka atas apa saja alasan untuk campur tangan. Tetapi Trump tidak melakukannya. Trump mungkin tidak disukai kerana dia sangat dramatik, tapi tangannya tidak dipenuhi darah berbanding presiden-presiden sama ada daripada Demokrat dan Republican yang sebelum ini. Itu bahagian diri Trump yang baik. Bahagian dirinya pula yang lain dari segi isu semasa adalah beliau pro-Israel dalam isu Batu Maqdis, membuat pandangan, memberikan keputusan-keputusan yang tidak bersifat Amerika. Tapi kalau tengok pada undi, saya fikir kata Amerika melihat Amerika sebagai Amerika, tidak seperti kita, kerana kita memandang rendah pada Trump kerana kita tidak suka pada karakternya yang dianggap sebagai seorang yang, hingga ada yang menggambarkan Trump sebagai seorang mental atau tidak. Tapi daripada undi, Biden juga tak mampu menang mudah dengan Trump. Berarti Trump sangat popular dengan semangat Amerikanya, white supreme-nya sangat diterima oleh rakyat Amerika, kerana dia berusaha melindungi kepentingan Amerika, kerana Amerika pernah merasa beberapa dasar ekonomi yang akhirnya menyebabkan mereka ditelan oleh Jepun dalam industri. Dan sekini rasanya apabila Trump datang, Trump memberi satu semangat kepada Amerika untuk tidak ditelan oleh China dalam ekonomi moden. Jadi menjadikan Trump sangat popular. Hampir dia menang di semua bandar-bandar industri. Undi yang dimenangi oleh Trump sangat solid dan sangat besar. Berarti kumpulan pekerja industri menganggap bahawa Trump adalah orang yang boleh menyelamatkan ekonomi Amerika. Cuma Trump kalah di kawasan-kawasan yang lebih liberal, ataupun mereka yang memilih Amerika dari segi imej dan juga kesederhanaan. Bagaimanapun, terima kasih. Kalau Trump kalah dan dia keluar pada Rumah Putih pun, dia keluar tanpa darah dan tanpa pernah menekan butang peperangan kepada mana-mana negara. Kecuali meninggalkan 3 impak yang sangat dramatik. Itu kerana dia presiden yang pertama mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Dia presiden yang pertama
memutuskan hubungan perniagaan dengan Iran dan menjalankan sekatan ekonomi ke atas Iran. Dia presiden yang pertama mengharamkan Huawei dan juga 5G di Amerika. Selain hal-hal kecil lain yang tidak menyenangkan. Tapi bagusnya kena ingat bahawa sepanjang Trump berada dan ketika Amerika mempunyai tradisi melancarkan perang pada negara-negara yang mereka tidak senangi, tapi Trump tidak melakukannya. Ini bahagian diri Trump yang harus kita akui. Kerana dia satu-satunya presiden Amerika moden selepas era Perang Dingin 87 yang tidak menekan butang perang kepada negara-mana negara Islam. Dia tidak membuli dari segi ketenteraan dan persenjataan. Tidak ada darah dalam tangan dia apabila dia meninggalkan Rumah Putih. Okey? Hari ini dah ditolak. Latest tadi saya dah tengok pukul 5 petang tadi Associated Press. Saya baca Associated Press sebab dia lebih laju. Perancis punya platform dia lebih laju. Associated Press bagi tahu kata kedua-dua mahkamah telah menolak kerana dia gagal meyakinkan hakim. Di Michigan ditolak kerana hakim menganggap tiada bukti. Begitu juga satu lagi yang dia mohon adalah di Arizona saya rasa. Juga ditolak. Jadi dua-dua dah ditolak. Sekarang ni dia bergantung kiraan semula berdasarkan Amerika ni pelik. Kerana satu undi tak terus pergi pada presiden. Satu undi kalau anda berada di negeri yang ekonominya kecil, macam Wyoming, anda berada di Alaska, anda berada di Vermont. Negeri sekecil Vermont, bukan sekecil, negeri yang tidak mempunyai kuasa ekonomi dan kepadatan penduduk seperti Vermont apa semua ni, undi anda tak pergi pada presiden, dia pergi pada electoral. Di mana Wyoming hanya menyumbang 3 mata saja. Vermont menyumbang 3 mata. Berarti kalau menang di Vermont, menang di Nevada, menang di Alaska, menang di Wyoming, anda menang di Florida 29 mata. Berarti menang di 4-5 negeri yang lain, tak sama matanya dengan menang di Florida. Menang di Florida 29 mata, tapi kalau anda menang di di Texas, anda mempunyai 55 mata. Begitulah jurang. Texas mempunyai 55 mata, Wyoming, Alaska, Vermont hanya 3 mata. Sekarang kita mengandap, sebelum ni saya kata kita bergantung pada undi Nevada kerana Biden telah mencapai 264. Kebetulan Nevada ni dia ada 6 undi dia, undi kolateral. Berarti kalau Nevada sumbang je 6 undi, berarti Nevada akan melengkapkan Biden menerima 270 undi. Tapi nampak Biden ada 4 negeri saja yang belum lagi selesai kiraan undi dia, iaitu Georgia yang menyumbang 20 mata elektoral. Yang sekarang ni Biden potong kona tu, berarti ada dalam 7-8 ribu belum dikira habis saya setakat ni. Tapi Biden dah potong kona, di mana setelah ketinggalan 100 ribu lebih, dia berjaya memintas dari sekarang mendahului dengan 2,000 undi. Dan baki undi yang belum dikira hanya sekitar 8,000 undi. Dan dia juga dijangka potong kona di, saya lupa satu negeri lagi. Dia dijangka potong kona lah di Pennsylvania. Kerana di Pennsylvania juga daripada 80,000 undi, sekarang ni jurang undi hanya tinggal 27,000. Manakala undi yang belum dikira ada 4% lagi, sekitar 100,000 undi lagi. Saya jangka dia akan menang. Berarti daripada satu negeri, sekarang dia dijangka, dia dah menang di 2 negeri dan dia dijangka menang 3 negeri. Dia cuma akan kalah hanya di, saya rasa tak silap yang dia dijangka kalah di North Carolina saja. Saya nampak tadi 1.8% tak mungkin dia dapat mengejar. Itu saja saya bagi tahu pada saudara, kata peliknya undi presiden di Amerika adalah setiap undi rakyat adalah undi negeri. Setiap undi negeri pula ada dia punya kasta dia. Ada negeri yang hanya menyumbang 3 mata. Ada negeri menyumbang 6 mata. Sebab Amerika pada 1824 untuk memastikan, sebab Amerika ni adalah negara muda. Dia mula 1776, kemudian dengan hanya 13 negeri. Kemudian ramai negeri yang nak menyertai. Negeri-negeri yang lebih senior menghadkan pengaruh negeri baru. Jadi dia kata kau baru masuk, kau tak banyak menyumbang, kau 3 mata je. Kau baru masuk, kau tak banyak menyumbang, kau 11 mata je. Ini menjadikan negeri-negeri, dia panggil negeri-negeri prominent yang menyertai Amerika lebih awal dan menjadi lebih maju. Mereka menjadi lebih banyak mata untuk mempengaruhi presiden daripada mana. Sebab tu kalau anda tengok map dia tu kan, peta tu dimenangi banyak oleh bendera merah, iaitu Republican. Tetapi kebetulan Parti Demokrat menang di negeri yang mempunyai undi elektoral yang tinggi. Jadi tak samanya macam pilihan raya Indonesia dan pilihan raya Filipina, di mana setiap undi terus untuk satu presiden. Di Amerika pelik sikit, di mana satu undi adalah undi akan pergi ke kolateral. Berarti kalau awak menang di negeri ini pun hanya 3 mata je. Satu saya katakan, berkempen di 10 negeri yang ada 3 ke 6 mata, anda akan mencapai hanya lebih sekitar 30 mata ataupun 38 mata. Berbanding menang di Texas, anda akan mendapat 55 mata. Itu beza dia. Jadi kiraan mata tu yang menyebabkan kita terpaksa melihat di negeri mana mata akan dipungut. Tapi saya rasa dia akan dapat di Georgia. Sebab saya tengok sekarang ni trend peti undi yang baru datang adalah peti undi semua daripada kawasan-kawasan yang menjadi kubu kuat Demokrat. So by besok saya rasa hari ni sekarang Amerika dah mula pagi.
Berarti dalam pukul 6 pagi besok kita dah dapat melihat satu flag biru akan menyala saya rasa akan menyala dulu di Georgia, dan berarti besok sekurang-kurangnya Biden mungkin akan berucap daripada rumah dia, kerana Presiden hanya akan memasuki Rumah Putih pada 1 Disember. Tapi dalam tempoh itu Presiden lama akan terus berkhidmat hinggalah tempohnya tamat 30 November. Jadi Biden mungkin akan menyampaikan ucapan menangnya besok daripada rumahnya, kerana Trump hanya akan perlu keluar daripada Rumah Putih pada 30 hari bulan November, dan 1 Disember barulah Presiden baru akan menjadi Presiden baru. Itu beza dia. Dia tak angkat sumpah 24 jam. Ada apa gini dah? Macam kita tengok ada persaingan tu sebenarnya antara Biden dengan Trump. Yang masih menyokong Trump tu dari segi Penyokong Trump adalah penyokong yang mahukan dasar perlindungan pekerja. Sebab Amerika telah melalui banyak, sebab saya cerita dekat saudara, dia orang juga mengalami kemelesetan bermula 2013. Bila Trump datang dan kenapa Trump mengalahkan Hillary Clinton? Kerana Amerika mempunyai satu kepercayaan bahawa mereka ingin memberi ruang kepada seorang pemimpin yang datang daripada latar belakang korporat. Sebab tu Clinton kalah, walaupun Clinton menang undi popular. Clinton ni pelik zaman dia bertanding. Hillary, dia menang 75 juta undi popular. Trump dapat 72 juta undi. Tapi Trump menang di kawasan negeri-negeri yang undi elektoral dia tinggi, menjadikan Trump presiden. Dan ketika itu saya rasa Trump menawarkan dua benda, iaitu the greatest American, mengingatkan orang Amerika, mereka adalah bangsa yang hebat. Dan yang kedua saya rasa adalah Trump dapat meyakinkan kumpulan pekerja. Ketika waktu itu kan ada perjanjian untuk buat satu perjanjian, saya lupa nama perjanjian itu, Allah Akbar. Perjanjian APEC, di mana negara-negara ini akan membuka perniagaan mereka, menjadikan persaingan tenaga buruh dan juga persaingan harga barang akan jatuh pada persaingan yang sama tanpa cukai. Kita sign perjanjian tu. Tapi akhirnya bila Trump datang, dia batalkan perjanjian tu. Ketika waktu perjanjian tu, orang Amerika yang bekerja berasa sangat takut sekiranya migrasi daripada negara yang menandatangani perjanjian tu menyebabkan upah kos buruh daripada negara pendatang akan lebih murah. Jadi itulah yang ditawarkan oleh Trump. Satu adalah the white supreme, iaitu kuasa orang putih di bumi orang putih, menganggap bahawa bumi Amerika adalah milik kuasa orang putih. Itu saya rasa mereka yang mempunyai sisa-sisa the Ku Klux tu akan menyokong dia. Yang kedua adalah kaum pekerja, tak kira mereka kulit hitam, Hispanic ataupun mereka adalah white American, tetapi mereka adalah golongan kelas pekerja dalam zon industri. Mereka memikirkan Trump adalah penyelamat. Walaupun Trump dilihat kelakar untuk orang macam kita, tetapi dia lihat sebagai seorang wira dalam ekonomi Amerika, sebagai seorang pelindung industri, kerana Amerika tahu bahawa Jepun pernah melakukan kejutan dan akhirnya Amerika kehilangan banyak produk, di mana akhirnya Jepun menjadi negara industri yang meninggalkan Amerika dalam industri kereta, elektronik dan sebagainya. Dan mereka tak mahu ini berlaku apabila China datang, dan Trump memberi janji ini kepada Amerika. Dan itu menyebabkan Trump sangat popular kerana ideologi the white supreme-nya. Dan juga yang kedua adalah kerana perjanjian, kerana janjinya kepada mereka yang berada dalam sektor industri bahawa mereka akan dilindungi oleh dasarnya, kerana dia seorang tokoh korporat, jadi dia lebih faham bagaimana menjadikan Amerika adalah sebuah negara perniagaan. Tapi kali ini dia kalah, saya fikir adalah kerana moralnya. Orang juga merasa bimbang kerana Trump hampir berkelahi dengan semua orang, walaupun saya kata satu jasa baik Trump, dia tidak pernah menekan butang perang. Itu saja yang bagus, kerana semua presiden Amerika selepas era Perang Dingin tidak meninggalkan Rumah Putih tanpa darah. Semua meninggalkan Rumah Putih dengan berdarah. Termasuk Barack Obama yang dianggap sebagai sangat rasional. Barack juga berdarah kerana Barack yang menyusun serangan ke atas Iraq. Barack juga bertanggungjawab dalam serangan ulangan ke atas Afghanistan. Itu saja, kita dah lama sembang ni. Saya dah jadi macam pengulas politik Amerika pula. Tapi saya akui pada tuan-tuan, saya memang menyokong Biden, saya memang mengharapkan Biden menang. Buy focus, buy day, buy follow. Cuma tak boleh berkempen je. Tetapi kerana saya mahukan seorang presiden yang tidak menyokong Israel secara terbuka. Sebab tu hari ini Israel belum lagi Biden angkat sumpah. Menteri Luar Israel hari ini telah mengeluarkan kenyataan mengkritik dasar-dasar Biden kerana Biden menunjukkan dasar mesra Iran. Hari ini Israel dah tunjuk dah panik dia. Mengeluarkan bahawa Biden janji Biden untuk mengadakan perjanjian perdamaian dalam isu nuklear dengan Iran akan meletakkan Israel dalam keadaan yang sukar. Jadi telah memberi gambaran bahawa Israel lebih selesa bekerja dengan Trump berbanding bekerja dengan Biden. Jadi saudara dapat lihat bahawa kalau saya tak tengok dalam perspektif global yang lebih besar. Cuma saya melihat bahawa Biden mungkin mengambil langkah lebih berhati-hati dalam mengendalikan hubungannya dengan negara Islam berbanding Trump yang bersikap membuli. Biden mungkin mengambil langkah lebih diplomatik meneruskan dasar yang dia pelajari selama 8 tahun sebagai naib presiden ketika Obama menjadi presiden. Saya rasa kita memerlukan seorang Biden dalam keadaan dunia yang sangat kelam kabut sekarang. Kita tak perlu lagi seorang presiden yang dramatik ketika ekonomi dunia COVID-19
Trump menarik semua bantuan dia kepada WHO kerana WHO tidak mahu mengeluarkan laporan menyalahkan China dalam isu COVID-19. Saya tak fikir seorang ketua negara bagi sebesar Amerika boleh bersifat kebudak-budakan dengan menarik semua bantuan, menjadikan WHO terkotang-kanting tanpa dana kerana Amerika adalah pendana utama kepada WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dia tidak gembira kerana perjanjian industri banyak menghadkan Amerika untuk daripada menghasilkan bahan buangan. Dia tarik diri keluar daripada perjanjian World Climate, iaitu mengawal suhu dunia, tanpa pernah ada rasa bersalah atau saya tak fikir dia adalah presiden sesuai ketika dunia sedang melalui keadaan yang sangat kritikal. Kita perlu presiden Amerika yang lebih tenang, yang lebih calm, yang lebih friendly. Itu menyebabkan saya menyokong Biden. Okey. Tak ada apa lagi dah, saya rasa. Bajet tunggu besok lah, pakar-pakar ekonomi akan mengulas, tapi saya berani jamin besok orang akan mengamuk. Kerana barulah orang tahu bahawa 500 yang dibenarkan, dah lah minta 10,000. 10,000 tak dapat. Semua orang tadi dah mengungut dapat 500 sebulan tanpa mengetahui sebenarnya mereka tak layak. Kecuali 600,000 orang yang kehilangan pekerjaan sahaja. Berarti 4.1 juta orang yang dulunya mendapat caruman daripada akaun Air Lestari, kali ini anda tidak layak untuk mendapatnya. Berarti ambillah 30% bantuan lebih yang diberikan oleh bantuan prihatin berbanding bantuan sara hidup yang diberikan oleh belanjawan 2019 untuk 2020. Itu saja. Saya pun tak tahu apa nak buat. Hari ini adalah hari yang tidak menggembirakan, terutama COVID-19. R0 tu juga tak menurun. Terutama di Sabah, kepada orang Sabah bertabah dan kekal. Saya fikir kata, walaupun ini masuk dah minggu ketiga, Sabah dah lepas sebab minggu ketiga. Kuala Lumpur akan berakhir pada Isnin. Saya rasa esok lusa mungkin pengumuman untuk menyambung. Ya, yeah, for sure. Kita akan sambung. Kita akan sambung kerana menyambungnya dengan PKP bersyarat pun tak nampak perkembangan yang baik. Tak mungkin kita balik kepada PKP penuh kerana industri perlu berjalan. Ini juga yang sebenarnya saya cerita pada saudara. PKP yang kita laksanakan sekarang, PKP bersyarat, inilah juga yang dilaksanakan oleh Perancis. Ini juga yang dilaksanakan oleh seluruh dunia dan tak berjaya. PKP bersyarat menyebabkan jangkitan berlaku lebih luas kerana pergerakan ekonomi menggerakkan manusia. Tetapi kalau buat PKP penuh, ekonomi tak bergerak, orang akan menjadi lumpuh. Berarti dalam bahasa yang mudah saya cakap, cagarkan beberapa nyawa untuk mati demi menyelamatkan nyawa yang lain. Ini perkataan orang tak pernah ucap. Saya cakap pada saudara sincerely. Berarti sama saja, di seluruh dunia, orang terpaksa memilih satu kad bahawa akan ada luka, akan ada kematian kerana jangkitan tak dapat dikawal selagi pelandaian ataupun pemutusan jangkitan penuh dilakukan. Tak boleh buat. Akan ada korban. Tetapi waktu yang sama, dia memberi ruang pada ekonomi untuk berjalan. Ini semua, Amerika juga melaluinya. Sekarang dia dah capai 100,000 jangkitan. Saya tak tahu macam mana mereka nak handle. Perancis balik pada 80,000 jangkitan sehari. Saya tak tahu macam mana mereka nak handle. Tetapi secara keseluruhannya, WHO telah mengeluarkan arahan. Perintah untuk menghentikan ekonomi adalah yang terakhir. Kerana waktu PKP awal dulu, ketika mereka buat full lockdown, semua negara terjejas dan ramai orang jatuh di bawah paras kemiskinan. Kan saya cerita pada saudara, kalau ekonomi dunia jatuh di bawah paras 4%, 2.8 bilion penduduk dunia akan jatuh di bawah paras kemiskinan. Berarti itu WHO mengatakan buat, tetapi hanya untuk ekonomi. Tapi ekonomi bergerak, berarti 50 ke 60% manusia bergerak. Anda tak akan boleh buat pemutusan rantaian, kerana rantaian terus berlaku. Berarti mengorbankan beberapa nyawa demi ekonomi adalah perkara yang sedang berlaku sekarang. Berarti cuma sekarang ni berapa lama angka itu akan dikorbankan, mereka akan lihatlah daripada masa ke semasa. Saya fikir Amerika akan tekan butang panik je bila presiden baru datang, dan kalau angka jangkitan kekal 100,000 sehari seperti sekarang ni, sepanjang bulan November, saya tak fikir Amerika bersedia untuk menerima 3 juta jangkitan setahun. Okey, itu saja, panjang dah. Okey, kita akan pergi kepada jualan je. Saya fikir kata petang lah kita bersoal. Hari ni saya memang mood saya sangat bagus lah. Sebab saya fikir kata ramai orang, saya dalam analisis saya bahawa keadaan ekonomi akan menjadi lebih teruk. Itu saja yang saya bimbang adalah satu adalah graduan yang keluar daripada universiti. Berarti kita akan ada 300,000 lebih graduan yang masuk ke pasaran kerja tapi tidak akan mempunyai pekerjaan. Anak-anak kita yang belajar dan lulus universiti kemungkinan akan memulakan hidup mereka sebagai food panda, sebagai gig ekonomi, pekerja freelancer ketika mereka belum mempunyai pengalaman. Dulu orang jadi freelancer ni kerana mereka mempunyai pengalaman. Bila kita ada pengalaman, demand ke atas kebolehan kita menjadi tinggi, maka kita berani untuk menjadi freelancer.
Tetapi apabila seorang anak muda baru keluar daripada pengajian multimedia, dia baru keluar daripada pengajian akaun, dia baru keluar daripada pengajian pengurusan perniagaan, dia tak mungkin boleh menjalankan ekonomi gig dalam bidang yang dia pelajari. Tapi kalau dia menjadi pemandu Foodpanda, kita akan mengalami apa yang kita sebut less reskill. Orang itu dia belajar dalam ilmu yang banyak tetapi bekerja dalam bidang yang tidak memerlukan ilmu yang dipelajari. Dah rugi juga pelaburan pendidikan. Bagi mereka yang ibu bapa yang membuat pelaburan yang tinggi terhadap pendidikan, tetapi apabila anak mereka keluar ke dalam bidang pekerjaan tetapi terpaksa bekerja dalam bidang yang tak cukup duit untuk menyewa rumah sendiri, tak cukup duit bayar PTPTN, saya tak fikir kata PTPTN boleh collect hutang sekiranya pelajar yang mereka taja dalam bidang profesional dan akhirnya hanya menjadi pemandu Grab. Ini antara benda yang kita panggil kata reskill ataupun skill, ataupun dia panggil skill yang tidak kompeten. Orang yang bekerja tetapi tidak memenuhi kebolehannya. Dan juga orang yang terpaksa memindahkan kebolehannya daripada skill A kepada pemindahan kebolehan pada skill B akan merugikan kerana dia terdidik dalam bidang yang lain kemudian bekerja dalam bidang yang lain dan bidang skill yang dia mahir dalam pendidikan tidak digunakan. Itu saja.